power adapter. So projectornya di sini. Remote control. Kalau kita nak guna DVD player atau connect dengan projector yang ada function macam ni, TV pun boleh. TV aerial, ni aerial untuk TV, dan juga ada buku panduan sini. So kita lihat projector dia. Ini projectornya. Jenis seperti ini, kecil, ringan. Okay, saya cuba terangkan satu persatu macam mana nak function ini. Ini pandangan hadapan, pandangan atasnya. Okay, selain daripada remote control, dia ada juga button yang dekat sini kita boleh touch. Jadi untuk on projector ni, dia tak ada button yang keras, dan juga kita boleh touch, dia touch dekat sini. Okay, tepi dia ada button untuk fokus, kita boleh gerakkan, zoom in, zoom out untuk fokus lebih clear. Kat sini. Okay, belakang ni dia ada banyak function sikit. So ini AUX, maksudnya sebenarnya projector ni ada built-in speaker. Okay, built-in speaker dia ada. Okay, dia ada built-in speaker, tapi kita boleh guna AUX ni. Mungkin kita connect dengan audio box atau speaker. Kalau audio box, kalau kita guna audio box, kita boleh guna extra cable yang macam ni. Okay, yang male to male punya. Di sini connect dekat, satu dekat sini, satu lagi connect dekat audio box. Okay, yang ini AV ni tadi, kalau cikgu guna yang ini, function ini untuk television, untuk pemain DVD dan sebagainya, boleh connect kat sini AV. Okay, ini untuk VGA. Okay, RGB VGA punya, kita punya projek laptop lah biasa, tapi kebanyakan laptop zaman sekarang dia guna HDMI kebanyakannya. Jadi kalau laptop cikgu guna HDMI tapi tak ada ni, boleh guna converter ataupun plug tambahan. Okay, satu lagi, dia boleh connect dengan intranet, internet dekat sini, boleh connect intranet. Okay, boleh juga connect secara wireless cikgu, Wi-Fi, boleh connect dengan Wi-Fi. So dia ada dua slot untuk USB. Okay, dia boleh baca, dia boleh detect kita punya gadget internet, contohnya keyboard, mouse, hard disk, pen drive, dia boleh detect lah. Kalau kita nak guna speaker tambahan pun boleh guna kat sini. Cas telefon pun boleh. Yang ini TV. So TV ni dia punya aerial. So aerial ni cikgu boleh connect dekat sini lah. So TV ni sebenarnya cikgu boleh tengok TV secara live online punya, satellite, menggunakan internet. Okay, so sebelah sini pula ada SD card. Cikgu boleh masukkan SD card slot. Macam telefon cikgu ada SD card, boleh masuk sini. Dia masuk sini. So ini power in lah, power in. So untuk onkan projector ini sangat mudah. Cikgu cuma perlu tekan dekat yang merah ni, tekan lama sikit. Kalau ada biru, hijau, dia akan terus on. Bagi dia masa sikit. Okay, ni dia punya view lah. Boleh adjust sikit. So cikgu boleh main fokus tepi ni tadi. Untuk kita fokus dia punya ni view.
Okay, ni dia punya view macam ni lah cikgu. Dia macam tablet. Okay, kalau macam saya dah install macam-macam dalam ni. Sebab dalam projektor ni ada 11 gig built-in, 11 gig. Okay, macam saya dah install Viva TV untuk saya tengok movie dan juga Spotify untuk saya dengar muzik. Okay, yang menariknya dia ada fungsi Google Play Store, cikgu boleh download. Dia ada fungsi Office, cikgu boleh buka yang online punya. Okay, kemudian cikgu boleh gunakan remote control untuk gerakkan. Okay, cikgu boleh pilih source dekat sini, AV, HDMI, PC, RGB dan sebagainya. So cikgu boleh gerakkan ke kanan, dia akan masuk mode tablet. Okay, mode tablet ini agak menarik, jadi saya ke depan sedikit. Okay, dia ada setting ni cikgu boleh adjust lah, sistem sound, apps, network ni cikgu boleh connect. Macam saya connectkan dengan wifi, jadi boleh connect dekat internet. Okay, Mcast dan sebagainya. Kita back, add accessory. Okay, boleh add accessory, contohnya Bluetooth, cikgu boleh add dekat sini, picture projector dan sebagainya lah. Dia ada function-functionnya. Kemudian dia ada project setting. Project setting ni cikgu boleh adjust cikgu punya kedudukan gambar, clear tak clear dan sebagainya. Kemudian browser ni cikgu guna, dia terus boleh macam ni, terus boleh tengok YouTube dekat sini. Okay, kalau macam saya ni, saya dengar lagu, saya buat kerja, saya dengar lagu dekat YouTube, dia boleh surf YouTube, tak perlu sambung dekat laptop. Dia terus main menggunakan ni sahaja, menggunakan projektor saya sahaja. Jadi dia ada speaker sendiri. Sekarang saya guna speaker dia. Okay. Selain itu juga, sebenarnya cikgu, kalau cikgu connectkan mouse dengan keyboard dekat sini, so contohnya cikgu boleh terus surf. Contoh saya ambil laman website yang mudah sikit. Okay, saya Google. Dia gunakan, sebab saya tak ada keyboard, jadi saya gunakan ni yang senang sikit. Saya nak cari saya cuba buka APDM. So APDM senang sikit nak type. Okay, search. Okay, kita boleh terus masuk APDM punya website. Okay, terus masuk APDM, tak perlu connect dengan laptop, dia terus boleh masuk. So kalau cikgu nak senang, cikgu gunakan mouse dan juga keyboard dekat sini. Okay, local MM ni dia macam fungsi galeri, cikgu guna galeri. Okay, file manager ni yang menariknya, cikgu boleh buka. Contohnya dia ada internal storage 11 gig. Jadi yang menariknya, projektor ni ada memori 11 gig dia dalam ni sendirilah. Macam saya dah guna. So boleh tak buka pendrive? Persoalan dia. Boleh cikgu, hard disk boleh, pendrive pun boleh. So kalau cikgu guna pendrive, saya dah connectkan pendrive. So dia akan keluar begini. Dia jadi dua cikgu. Okay, satu internal, satu external. Jadi pendrive kita tu dia ada dekat external. So kita boleh buka external ni, kita boleh buka lah access folder kita. Terus guna kita projektor sahaja. Itu kalau kita guna pendrive. Okay, satu lagi yang menarik dekat sini, selain pada Google Play, lepas tu kita boleh guna WPS projector. Kita boleh install apps. Macam saya install VLC supaya saya senang main video. YouTube boleh terus buka. Satu lagi function yang menarik kat sini adalah mirror. Bawah ni mirror. Satu yang saya suka juga tentang projektor ni, kita boleh connect terus kita punya handphone atau tablet ke projektor. Okay, melalui menggunakan Happy Cast ataupun mirror.
So Happy Cast ni, some telefon cikgu tak ada mirror, maksudnya tak ada wifi display. Jadi cikgu boleh download Happy Cast. Jadi baru cikgu boleh connectkan cikgu punya handphone ataupun tablet dekat projektor ni. Kalau handphone cikgu tak ada wifi display. Kalau handphone cikgu ada wifi display, senang. Cikgu terus pilih mirror. Okay, pilih cikgu punya telefon pakai Android atau iOS kalau iPhone, dan juga cikgu boleh connectkan PC ke projektor tanpa gunakan kabel, tak payah guna wire, pakai wireless je, iaitu PC mirror. Kalau saya nak try Android mirror, okay, saya tekan Android mirror. Okay, dekat telefon saya lagi satu. Okay, ni wifi display. Ni namanya wifi display. Buruknya handphone. Okay, jadi saya onkan wifi display. Okay, dia search. Sebab saya dah namakan projektor saya ni sebagai nama saya. Saya pilih. Okay, dia akan connect. Okay, bila dia connect, dia akan jadi macam ni. Jadi dia akan keluar paparan seperti telefon saya. Tak tahu. Okay, jadi paparan telefon saya ada kat depan. So kalau saya mengajar, contohnya saya nak buka file. Okay, contohnya saya nak open file ni lah. Step kemasukan. Okay, kalau cikgu tegakkan handphone, paparan dia kecil. Kalau cikgu lintangkan, cikgu unlock dulu fungsi rotation tu, dia akan besar lah. Jadi mudah je, cikgu boleh mengajar sambil cikgu scroll dekat telefon. Scroll sahaja dekat telefon. So cikgu boleh bergerak dalam kelas dengan bebas, bawa telefon cikgu, dan cikgu boleh scroll sambil mengajar. Sambil tu cikgu boleh terus, kalau cikgu guna dekat whiteboard lah, tapi kena hati-hati. Guna dekat whiteboard boleh terus macam conteng, tulis, buat latihan. Kalau isi tempat kosong terus isi, tapi jangan buat kat layar putih cikgu, nanti tak boleh padam. Okey, kalau cikgu mainkan file video, kalau cikgu main file video, memang dia terus keluar dekat speaker dia. Tu yang best. Contohnya kalau cikgu buka YouTube, contohnya di sini, cikgu buka YouTube. Okey, contohnya dia akan mainkan audio pada projektor. Dia tak main dekat cikgu punya telefon, dia main dekat projektor. Macam ni. Kita gunakan projektor. Okey, satu lagi cikgu, boleh tak kalau saya nak connectkan saya punya speaker? Boleh. Okey, kalau speaker cikgu jenisnya macam ni, dua ni, okay, ada kan? Okey, speaker. Satu untuk power, satu untuk AUX. So, saya connectkan AUX dan power cord, power. Sekarang saya punya speaker function. Okay, kalau cikgu nak try function TV, cikgu kena connect dulu yang ni, connectkan. Kemudian dekat home, cikgu pilih OTT. OTT yang akan keluar macam ni. So cikgu boleh tengok yang TV. Dia terus boleh jadi TV Android cikgu. Android TV. Okay. Dokumentari, contohnya cikgu nak tengok Animal Planet, BC. Dia depends dengan cikgu punya capaian internet juga. Capaian internet. Contohnya saya boleh buka apa ni. Okay, dia terus buka movie yang tengah main dekat Family Fox Movies. Jadi cikgu boleh tukar. Kalau subtitle dekat language, dekat bawah ni ada language, so boleh tukar lah apa language yang cikgu guna. English contohnya. Okay, lepas tu tadi gần như là không. Okay, boleh tukar lah dekat sini. Bila cikgu boleh explore sendiri.
Okay, itu function TV, DIY content, favorite dan sebagainya. Okay, kalau macam saya, selain daripada Netflix, saya ada install Viva TV ni. Kalau cikgu nak Viva TV ni, cikgu boleh message saya personal, saya boleh emailkan. So dekat, sebab Viva TV ni kalau dengan capai internet yang baik, sebenarnya cikgu boleh terus tonton movie tanpa perlu nak connect dengan laptop. Dia tak pakai TV pun, dia pakai internet saja. Okay, discover, cikgu boleh tengok movie. Collection pula. Boleh tengok movie kategori. Contohnya kalau jenis ada anak kan, buka animation. So kalau Viva TV ni dia banyak pilihan kartun yang cikgu boleh main untuk anak-anak. So kalau siapa nak apps ni boleh bagi tahu saya emailkan. Selain daripada kartun, semua movie adalah cikgu. Ada kategori dia, cikgu boleh pilih. Contohnya cikgu suka tengok cerita hantu. Tu pun banyak. Okay, ni boleh buat wayang keluarga. So bagi saya, projektor ni sangat berbaloi. Sebab function teruk, buat kata bahasa budak-budak, function teruk. Selain daripada kita boleh connect macam-macam, dia ada banyak fungsi. Dia bukan sekadar projektor. Okay, ni Google Play, cikgu boleh download. Boleh, anak-anak pun boleh main game dekat sini. Boleh download macam-macam apps yang cikgu rasa, kalau cikgu rasa cikgu nak guna, boleh download dekat sini. Terus masuk dan install ke dalam projektor ini, sebab dia ada 11 gig internal storage. Itu sahaja review daripada saya. Terima kasih.